soal tidak adanya kebertanggungjawapan dan soal penyalahgunaan kuasa yang berlaku. Dan ini yang saya kira adalah lebih sukar untuk kita melihat bagaimana untuk menyelesaikan masalah dan barah penyakit rasuah yang kita boleh istilahkan sebagai extraordinary crime, suatu jenayah yang luar biasa yang memerlukan suatu bentuk penyelesaian yang luar biasa. Walaupun pada hari ini kita sebut bahawa setiap kali dalam pemilihan agung UMNO disebut bahawa ini permulaan, setiap kali ada pemilihan agung UMNO setiap tahun akan ada isunya, akan ada yang rakyat menilai itu sebagai individu dan karakter yang akan dikambing hitamkan. Apakah tidak boleh untuk tahun hadapan ataupun untuk tahun yang ini dihilangkan pendekatan seumpama ini yang seolah-olah hanya berbangkit apabila 12 bulan sekali? Saudara sendiri melihat dengan kebincangan nilai politik di dalam institusi kehakiman umpamanya, institusi pendidikan sekarang dengan PPSMI, kemudian termasuk juga di Kerajaan Perak sekarang ini berlaku, juga berpunca daripada berluasanya rasuah itu sendiri. Bagi saya itu perlu dilihat secara holistik. Apakah perubahan dasar itu sebagai contoh daripada bahasa Melayu, pengajaran sains dan matematik itu kepada bahasa Inggeris ada melibatkan soal pengagihan kontrak untuk mengadakan suatu bentuk konsultan yang bertindak untuk mengajar guru-guru kita untuk mahir berbahasa Inggeris, yang akhirnya kontrak itu, konsultan itu dimonopoli oleh sesebuah pihak. Dan itu yang perlu dilihat secara holistiknya. Tetapi ini yang saya kira gagal dilihat secara menyeluruh tentang soal ini. Dan bagaimanapun polemik yang berlaku, sama ada dalam ekonomi, sama ada dalam pendidikan, dia sebenarnya yang akhirnya kita harus menilai apakah ada wujud unsur-unsur rasuah, kronisme, nepotisme yang kita kira yang akhirnya dasar-dasar yang diwujudkan itu adalah satu bentuk dasar-dasar yang tidak berkepentingan rakyat. Jadi saya kira bahawa isu tentang soal bermula ataupun tidaknya satu perjuangan yang serius oleh UMNO sendiri untuk membentang rasuah, saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Abu, dan betul bahawa perkara ini bukan setiap setahun sekali kita mau isytihar, kita mau memulakan ini usaha kita, tidaknya ada usaha. Saya bersetuju yang disebut tadi bahawa jangan ia dimulakan, dan ini yang akhirnya saya kira sudah tiba masanya untuk institusi agama, para agamawan dengan sistem nilai dan akhlak mula untuk dikocak, yang akhirnya memberikan satu pandangan yang tegas tentang soal ini. Kerana yang disebut akhirnya dalam Quran bahawa kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah kondisi individu yang ada ilmu itu dengan individu yang tidak ada ilmu sama? Dan ini yang dimaksudkan tentang soal K politik, yang mana K politik ini harus diasaskan pada sistem nilai, agama dan akhlak serta moraliti. Yang ini akan mekang tentang soal rasuah, nepotisme dan salah guna kuasa. Okey, terima kasih kepada Saudara Nazri ya. Sebenarnya saya sebelum mula forum ni, kita ada berbincang dengan kawan-kawan, dan kita bila kita kadang-kadang kita eja UMNO kan, UMNO kan, UMNO kan, kita tak bunyi UMNO ke, UMNO ni kadang-kadang dia bunyi rasuah, dia bunyi macam tu kan. Kadang-kadang kami pun, sama-sama kami kadang berceloteh macam tu kan. UMNO sama dengan rasuah, itu pandangan lah kan. Okey, saya nak pergi terus kepada Dr. Abu Hassan. Okey Doktor, dengan mengambil kira kemelut politik ataupun rasuah di dalam UMNO sekarang ini, dengan mengambil kira juga dengan keperluan untuk menangani krisis ekonomi, politik, kuasa dan sebagainya yang lebih besar di peringkat negara ini kan, ada satu rumus mengatakan bahawa perlunya kepada pihak yang lain, individu yang lain, iaitu Tengku Razali Hamzah Takuli untuk memimpin Presiden UMNO, yang bukan sahaja memimpin Presiden UMNO, malah menjadi Perdana Menteri kepada Kerajaan Perpaduan yang ingin diwujudkannya. Okey, doktor sendiri sebagai yang mahir dalam ilmu masa depan kan, doktor sendiri melihat bagaimana? Tak, sebelum saya menjawab itu, saya suka untuk menjawab persoalan ini. Okay? Pada pandangan kita, selagi UMNO sebagai suatu institusi, negara sebagai suatu tamadun, dan parti politik yang lain sebagai struktur yang membantu pembinaan tamadun itu, tidak dapat menguruskan demokrasi secara sangat ajaib, secara sangat bijaksana dan budiman, tidak kira siapa pun akan gagal untuk membentuk suatu negara yang kita sebut sebagai civil society atau negara madani
berani. Jadi saya melihat perbandingan begini, dalam keadaan kedua-dua negara ini bertarung untuk melahirkan, untuk menunjukkan bahawa mereka sangat ajaib, iaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Timur menggunakan satu struktur, iaitu strukturnya sangat mudah, iaitu struktur komunis yang menekan, yang memberi ancaman kepada semua orang, ataupun menggunakan politik of fear, politik ketakutan, politik ancaman, di mana akhbar tidak boleh dicetak, radio tidak boleh dipasang dan sebagainya. Dan Jerman Barat pula membiarkan liberal itu terjadi. Masyarakat mereka bebas untuk minum kopi pada pukul berapa sekalipun. Masyarakat bebas melihat rancangan televisyen dalam bentuk apapun. Akhirnya yang tumbang ialah Jerman Timur, bukan Jerman Barat. Jadi yang runtuhnya ialah Berlin Wall, bukan the Bonn Wall. Jadi akhirnya kita beranggapan begitu. Lalu persoalannya, siapakah yang mampu untuk menguruskan kerajaan baru, ya, kerajaan perpaduan yang merupakan suatu bentuk kerajaan yang sedang terjadi di mana-mana. Ya, apabila Obama memulakan kempennya politik of hope, dan politik of hope itu berkembang bukan dari Obama, daripada proses yang sudah beratus tahun telah ditawarkan oleh pemimpin-pemimpin yang bijaksana, dari Khalifah Umar Abdul Aziz dan sebagainya. Pada pandangan saya, pemimpin yang harus menjadi pemimpin yang akan membentuknya harus memiliki 3 ciri ini. Pertama, warak, iaitu kedekatannya dengan sistem agama. Kedua, praktikal, sejauh mana dia dapat merealisasikan konsep-konsep politik Budiman Johari tadi. Walaupun nampak idealis, tetapi negara ini mempunyai hukum, negara ini mempunyai nilai, negara ini mempunyai adat. Maka selagi dia tidak mewakili praktikal ini, masih terbayang-bayang atau masih didungi oleh bayang-bayang kronisme, korupsi dan sebagainya, dia juga akan gagal. Dan yang ketiga ialah pemimpin yang pragmatis, pemimpin yang bersedia dengan perubahan. Jika rakyat sudah mengatakan, oh kami tidak mampu lagi, tidak mahu lagi menggunakan basikal, kerajaan sepatutnya menyediakan kereta udara, maka sejauh mana pragmatisnya pemimpin itu untuk membawa perubahan, maka dia harus dipilih. Lalu jika kita lihat ini, kita akan tahu siapakah di antara pemimpin-pemimpin yang ada di negara kita yang memiliki ciri ini, iaitu warak, praktikal dan pragmatis. Tidak kira siapapun. Sebab itu saya tidak menjawab sama ada yang berhormat mulia Tengku Razali mampu atau tidak. Tetapi jika dia tidak lengkap dengan ciri-ciri ini, maka kelangsungan nilai yang ada sekarang ini akan berterusan. Sebab itu saya mengatakan politik baru seperti mana yang dikatakan oleh yang berhormat Dr. Zul tadi ialah politik yang berubah sepenuhnya, yang tidak meneruskan kesinambungan masalah-masalah yang sudah ada. Seperti mana sebuah pasukan bola yang baik, yang mampu menewaskan dan menang Piala Dunia ialah pasukan bola yang dalam timnya yang tidak bermasalah, yang tidak membawa ancaman, yang tidak membawa kerosakan dan kepunahan. Lalu yang kita hendak ialah suatu sistem baru, suatu pemimpin yang baru, lalu diberi di dalam Islam apakah struktur pemimpin yang baik itu. Warak, praktikal dan pragmatis. Okey. Dr. Zul, perlu ataupun tidak untuk pemilihan agung UMNO itu sendiri ya, mengambil kira 3 ciri-ciri yang Dr. Abu sebutkan tadi ini, melakukan sesuatu yang lebih jauh ke depan, sehingga mungkin kita boleh wujudkan sebuah kerajaan perpaduan dengan rumus yang mengatakan bahawa Kuri sebagai saya tidak pandang begitu. Sesebuah badan politik yang punya world view, punya pandangan sendiri, punya pemikiran dan thought process sendiri, punya komitmen dan keyakinan sendiri. Orang luar seperti kita, ya, akademik, pengamal politik, ya, NGO, kita mungkin mau meletakkan kepada UMNO apapun idealisme kita, tetapi yang menentukan, ya, watak dan tabiat organisasi itu tentunya adalah pertamanya kepimpinan mereka sendiri dan juga ahli dan keanggotaannya. Jadi semacam sementara kita mahukan mereka berubah, persoalannya mereka itu sendiri. Apakah mereka bersedia? Pertama-tama mengiktiraf segala silap laku dan salah laku mereka itu untuk sekian lamanya, 5 dekad, 50 tahun. Itu pertama. Keduanya, apakah setelah mereka faham, setelah mereka iktiraf, ada komitmen untuk berubah? Kan Allah SWT sendiri menyebutkan, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak Subhanahu wa taala tidak akan merubah, ya, kedudukan, ya, sesuatu kaum itu selama mereka sendiri tidak mau merubah apa yang ada dalam jiwa mereka. Dan jiwa mereka itu bukan hanya persoalan-persoalan
laku itu yang eksternal.